Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Afendi dari SMK Sarjana Utama. Pada hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai rintangan, di mana rintangan ini adalah subtopik 3.2 bagi mata pelajaran Fizik Tingkatan 5. Apabila bercakap tentang rintangan, ada beberapa faktor yang kita perlu tahu. Faktor-faktornya adalah kita boleh tengok dekat depan. R sama dengan rho L per A. Di mana R ini merujuk kepada rintangan, rho ini merujuk pada kerintangan, L ini panjang dan A ini adalah luas permukaan. Kalau saya tulis kat sini, R ini adalah rintangan, kerintangan, panjang dan luas keratan rentas. Ada tiga faktor. Ada tiga faktor yang akan mempengaruhi rintangan. Soalan rintangan ini selalunya akan keluar pada bahagian B ataupun bahagian C, soalan modifikasi dan juga soalan pengubahsuaian. Pada hari ini kita akan fokus bagaimana kita nak membuat elemen pemanas. Apa itu elemen pemanas? Saya yakin di rumah murid-murid kebanyakannya akan ada cerek elektrik. Kalau kita tengok di dalam cerek elektrik, kita akan nampak seperti ada gegelung besi di dalam itu, gegelung logam. Gegelung logam inilah kita namakan sebagai elemen pemanas. Hari ini saya akan fokus bagaimana kita nak menghasilkan elemen pemanas. Kali ini saya akan terangkan bagaimana kita nak menjawab soalan modifikasi dan soalan pengubahsuaian kertas 2 fizik bahagian B dan juga bahagian C. Saya yakin setiap orang guru fizik di Malaysia ini akan ajar murid-murid untuk menjawab dalam bentuk jadual. Saya yakinlah satu Malaysia cikgu fizik mengajar. Saya pun tak terkecuali. Untuk pertama sekali, kita perlu buat jadual yang di mana belah kirinya adalah ciri-ciri. Ada sesetengah guru akan menggunakan perkataan aspek. Tak ada masalah. Dan sebelah ini kita boleh guna perkataan alasan untuk bahagian belah kanan. Alasan ni kadang-kadang ada setengah cikgu dia akan guna sebab. Kita tengok semula awal-awal tadi. Kita ada tiga faktor yang akan mempengaruhi rintangan, iaitu kerintangan, panjang dan juga luas keratan rentas. Jadi kita boleh tulis dululah. Kita mulakan dulu dengan panjang. Kedua, luas keratan rentas. Dan yang ketiga adalah kerintangan. Apabila bercakap tentang elemen pemanas, seperti namanya pemanas, jadi elemen ini perlu cepat panas. Apa kaitan cepat panas dengan rintangan? Rintangan ni macam elemen pemanas ni macam hidup. Bila banyak rintangan, kita akan panas. Macam kita lah murid-murid. Bila dalam hidup kita ni ada banyak rintangan, kadang-kadang kita akan rasa panas ataupun marah lah. Pendek cerita marah lah. Kita tengok pada faktor yang pertama dahulu. Faktor panjang. Apabila kita bercerita tentang panjang konduktor, saya selalu kaitkan panjang konduktor dengan panjang trek larian yang biasa kita hari sukan tu. Macam mana? Trek yang panjang mewakili konduktor yang panjang, trek yang pendek mewakili konduktor yang pendek. Kalau kita tengok dekat sini, saya ada dua trek saya sudah buat, satu trek panjang, satu trek yang pendek. Seperti saya kata tadi, ini adalah konduktor yang panjang, ini adalah konduktor yang pendek. Kita ada 4 orang pelari dekat sini. Bila kita bercakap tentang rintangan, dia mesti berkait rapat dengan arus. Di subtopik sebelum ini, subtopik 3.1, kita ada belajar yang bahawa arus ini adalah pergerakan cas elektrik. Dalam konteks ini, cas elektriknya adalah elektron lah. Maksud di sini, ada elektron bergerak, maksudnya akan ada arus elektrik. Kalau satu konduktor yang panjang, kita ada 4 elektron kat sini. Saya wakilkan 4 pelari ini sebagai 4 elektron. Jadi, tak ke semua pelari ini boleh sampai ke hujung. Kenapa tak boleh sampai ke hujung? Ialah
manusia, kita akan penat kadang-kadang. So, mungkin hanya 2 sahaja yang akan melepasi, yang 2 lagi tidak akan melepasi pada had masa yang kita tetapkan. Okey, so bila 2 saja elektron yang lepas masuk di sini, hanya arus elektrik yang terhasil adalah sedikit. So, apabila arus elektriknya sedikit, rintangan adalah tinggi. Kita dah belajar hukum Ohm, V sama dengan IR, di mana R, jika kita nak mencari hubungan antara R, so R sama dengan V per I. Jika I rendah, rintangan akan tinggi. Okey, so jika I rendah, arusnya rendah, so rintangannya tinggi. Arus tadi kita diwakilikan oleh 2 pelari inilah. So, hanya 2 saja yang lepas saja, arusnya adalah rendah. So, bila rendah, rintangan tinggi. So, kita boleh simpulkan dekat sini, konduktor yang panjang akan mempunyai rintangan yang tinggi. Okey, bagaimana pula kalau konduktor itu pendek? So, konduktor yang pendek, kita pindahkan semua pelari ini tadi ke dalam track yang pendek. Okey, so track yang pendek saya rasa dengan mudah, empat pelari ini boleh melepasi dengan mudah. So, bila jadi macam ini, kita katakan arus elektriknya adalah tinggi. So, bila arus elektriknya tinggi, rintangan akan jadi rendah. Okey, so kesimpulannya, wayar yang pendek ataupun konduktor yang pendek akan menghasilkan rintangan yang kecil. Jadi, untuk faktor yang pertama panjang, kita boleh tulis panjang konduktor besar. Ada juga setengah pelajar akan tulis panjang konduktor panjang. Tak ada masalah. Bunyi macam pelik, tapi ingat ini bukan BM, ini fizik. Asalkan masuk sampai, kita masih lagi boleh dapat markah. Okey, bila dah ada ciri-ciri, kita kena fikirkan alasan. So, elemen pemanas, okey, alasannya kebanyakannya kita boleh pakai inilah untuk menghasilkan rintangan yang tinggi. Kenapa kita bagi alasan rintangan tinggi? Sebab tadi saya dah kata, rintangan tinggi dia akan cepat panas. Okey, pelajar boleh tulis salah satu. Okey, tak ada masalah. Okey, panjang konduktor besar, rintangan tinggi ataupun cepat panas. Okey, faktor yang kedua, luas keratan rentas. Okey, apa itu luas keratan rentas? Kalaulah marker pen ini adalah wayar, so ini adalah luas keratan rentas. So, kita ada luas keratan rentas kecil, kita ada luas keratan rentas besar. Okey, untuk luas keratan rentas juga, saya membuat analogi seperti tadi juga, kita akan menggunakan track. Okey, track balapan itu tadi. So, pada tadi, kita pakai 4 orang pelari. Okey, 4 orang pelari itu tadi, kita kurangkan menjadi 2. Okey, so, 2 pelari ini kita wakilkan dengan luas permukaan yang kecil ataupun kita kata keratan rentas yang kecil. Jadi, so elektron yang boleh melaluinya adalah sedikit saja. Jadi, so elektron ini bila sampai ke hujung, okey, dia tetap akan menghasilkan arus elektrik yang kecil. Okey, kalau kita gunakan luas keratan rentas yang besar, so keempat-empat pelari ini akan berlari sekali lagi. So, kali ini keempat-empatnya akan melepasi. So, kita kata dekat sini arusnya adalah tinggi. Okey, so bila kita kaitkan tadi dengan rintangan, kalau arus tinggi, rintangan rendah. Kalau arus rendah, rintangan tinggi. So, untuk buat elemen pemanas, kita memerlukan rintangan yang tinggi. Jadi, luas keratan rentas kat sini kita adalah kecil. Okay, luas keratan rentas konduktor kita adalah kecil sebab kita nak menghasilkan rintangan yang tinggi. Okey. So, dah dapat ciri-ciri, kita kena ada alasan. So, alasan kenapa kita pakai luas keratan rentas yang kecil, kita boleh pakai alasan yang sama. Rintangan tinggi. Okey, tiada masalah, alasan kita adalah sama. Okey, sebab kadang-kadang dalam fizik, okey, alasan yang sama ni mungkin keluar 2-3 kali. Okey, tak ada masalah, tak ada isu dekat situ. So, kalau rintangan tinggi, kita boleh juga guna perkataan cepat panas.
Okey, itu untuk faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga, kerintangan. So, kerintangan ini bergantung kepada jenis bahan. Lain bahan, lain kerintangannya. Okey. Beza rintangan dengan kerintangan. Kalau rintangan, unitnya adalah ohm. Manakala kalau kerintangan, unitnya adalah ohm per sentimeter. Okey. So, dekat sini kerintangan adalah sesuatu yang malar. Macam saya kata tadi, kerintangan bergantung kepada bahan itu sendiri. Kupra mempunyai kerintangan yang berbeza, aluminium mempunyai kerintangan yang berbeza. Jadi, untuk menghasilkan elemen pemanas, kita memerlukan kerintangan yang tinggi. Kenapa kita memerlukan kerintangan yang tinggi? Sebab kerintangan itu berkadar terus dengan rintangan. Okey. Sebagai contoh, okey, saya guna kupram lah contoh. Ini contoh saja ya. Kalau kerintangan kupram itu adalah 2 ohm per sentimeter padu. Jadi, maksud 2 ohm per sentimeter padu ni maksudnya setiap 1 sentimeter kupram rintangannya adalah 2 ohm. Jadi kalau kita ada 2 cm dawai kupram, kerintangannya adalah 2 darab 2. So kita akan dapat 4. Okey, kerintangannya kita akan dapat 4 ohm. Okey, so sebab itulah kita pakai kerintangan yang tinggi. Alasan masih lagi sama. Kita nak dapatkan rintangan tinggi. Okey, dan juga supaya dia cepat panas. Okey, ini 3 faktor yang wajib kamu tulis, yang murid kena tulis kalau kita bercakap tentang elemen pemanas. So, ada 2 lagi. Okey, untuk dapat 10 markah kita ada 2 lagi. So, faktor yang biasa dia keluarkan adalah kadar pengoksidaan. Okey, bunyi macam tak biasa dengar, kadar pengoksidaan, tapi sebenarnya kadar pengoksidaan kalau biasa dekat rumah kita akan cakap pasal pengaratan lah. Okey, kita bercakap tentang pengaratan. So, kadar pengoksidaan ini maksudnya kita bercerita adakah kita nak benda itu cepat berkarat ataupun kita nak benda itu lambat berkarat. So, dalam konteks ini elemen pemanas kita guna untuk panaskan air. So, tak logik lah kalau kita nak dia cepat karat. So, kat sini kita akan kata kadar pengoksidaannya adalah rendah. Kenapa rendah? Supaya dia sukar untuk berkarat. Alasannya, sukar berkarat. Okey? So, saya ulang lagi sekali. Kadar pengoksidaan yang rendah, dia akan sukar untuk berkarat. Jadi, kita boleh pakai, cerek elektrik ni pada tempoh masa yang lama. Adalah tak digalakkan jawab tahan lama lah. Okey, adalah tidak digalakkan untuk jawab tahan lama. Okey, last sekali kita ada satu lagi. Satu lagi faktor yang boleh menolong kita menghasilkan cerek elektrik yang bagus adalah takat lebur. Okey, takat lebur. So, kita tahu takat lebur itu adalah suhu di mana suatu pepejal akan bertukar menjadi cecair. Jadi, ikut logik kita, takat lebur elemen pemanas, disebabkan elemen pemanas itu panas, takat lebur dia perlu tinggilah. Okey, kenapa perlu tinggi? Okey, kalau kita memakai takat lebur yang rendah, okey, bila kita panaskan air, so elemen pemanas itu akan melebur. So, melebur, kita bukan panas air, kita bukan minum air panas, kita minum besi tadi yang telah dicairkan disebabkan takat leburnya adalah rendah. Jadi, kita kena pakai takat lebur yang tinggi. Alasan untuk takat lebur yang tinggi mudah saja, iaitu sukar melebur. Okey, alasannya adalah sukar melebur. Seperti saya tekankan tadi, adalah tidak digalakkan untuk jawab suatu jawapan untuk alasan ini tahanlah lama. Dengan lengkapnya ke-5 aspek ini, so kita boleh dapat 10 markah di mana ciri-ciri ini kita dapat 5 markah, untuk alasan kita dapat 5 markah. So kesimpulannya adalah kalau kita nak buat
elemen pemanas, perkara pertama yang kita perlu ambil kira adalah rintangan. Rintangan mesti tinggi. Jika rintangan tinggi, suatu objek itu akan cepat panas. Dalam konteks soalan ini, elemen pemanas lah. So, jika elemen pemanas mempunyai rintangan yang tinggi, dia akan cepat panas. Okey, elemen pemanas bukan merujuk pada cairan elektrik saja ya. Ada banyak lagi perkara benda. Okey, oven pun kita menggunakan elemen pemanas. Okey, mentol. Okey, dia ada filamen kat situ. Itu pun kita guna elemen pemanas. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Jadi, murid-murid boleh ikuti kelas Bestari untuk mengetahui lebih lanjut apa topik ataupun apa lagi subtopik yang saya akan cover selepas ini. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.